Alright. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. So hari ni kita akan masuk new subtopic which is 4.2 molecular shape and polarity. Okay, so dekat chapter 4.2 ni kita akan, saya dua part lah. Satu part A kita akan belajar macam mana nak predict molecular shape ataupun kita panggil molecular geometry. Okay, dan yang kedua kita akan tengok shape yang kita predict tu dia punya polarity dia polar molecule ataupun non-polar molecule. Sebab awak tahu awak dah pernah belajar pasal polarity bond kan, dia berkenaan dengan electronegativity. Tapi yang polarity of molecule kita kena ambil kira shape of the molecule ataupun geometry of the molecule. So itu kita akan belajar dekat part B lah. Okay, so kita akan tengok dekat molecular shape and polarity dekat part A ni apa yang kita akan cover. So ada 3 learning outcomes yang kita akan cover dalam this part. Okay, yang pertama kita akan explain apa itu valence shell electron pair repulsion theory ataupun kita panggil dia VSEPR theory, VSEPR. So VSEPR theory ni kita akan gunakan untuk determine ataupun untuk predict the molecular shape ataupun the molecular geometry. Okay, and then kita akan draw the basic molecular shape. Kita ada 5 basic molecular shape. Yang pertama linear, yang kedua trigonal planar, yang ketiga tetrahedral, yang keempat trigonal bipyramidal dan yang terakhir sekali octahedral. Okay, and lastly kita akan predict and explain the shapes of the molecule and bond angles in a given species. Okay, alright. So, first one, what is VSEPR theory? So, VSEPR theory ni states that each group of valence electron, so group of valence electron around a central atom is located as far apart as possible in order to minimize the repulsion. Okay, so masa kita belajar Lewis structure tu, kita punya Lewis structure tu dia just dalam bentuk 2D. So Lewis structure kita ni dia dalam bentuk 2D shape, 2D structure. Kita tak ambil kira dia punya repulsion. Kita lukis saja. Kita nak tahu dia punya valence electron saja. Okey, tapi untuk VSEPR theory ni, pertamanya kita ambil kira location of the valence electron, group of valence electron. And then yang kedua, kita ambil kira hanya dekat central atom sahaja. So the valence electron yang dekat terminal atom tu kita tak ambil kira lah. So kita tak lukis dia punya dot symbol dekat around the terminal atom. Kita fokus dekat central atom sahaja. So kita akan lukis lone pair electron tu dekat central atom saja, yang dot-dot tu takkan lukis dekat terminal atom lah. So kita nak tunjukkan macam mana susunan the valence electron group around central atom tu disusun untuk minimize repulsion. Okay, and then tadi saya kata Lewis structure yang kita belajar last time, dia hanya untuk tunjukkan the valence electron of the molecule. Okay, tapi dia 2D kan, dia tak boleh nak tunjuk shape. Okay, so untuk kita tahu shape of the molecule, kita guna VSEPR theory. So VSEPR theory kita gunakan untuk predict the shape untuk covalent molecule dan juga polyatomic ions. Okay, setakat ni okey tak? Boleh tak? Boleh. Alright. Miss, Okay. Ya? Yeah? dia macam nak predict dari 2D ke 3D lah macam tu. Lebih kurang lah sebab Lewis structure kita tu dia 2D. Dia tak tahu macam structure tu, dia tak ambil kira dia punya electron repulsion. Tapi untuk VSEPR theory kita ambil kira electron repulsion tu kan. So kita akan susun dia. So sekarang ni kita akan dapat shape yang 3D lah. Right. Alright. Okay. Now,
kita nak tengok types of electron pairs. So last time kita dah belajar dah ni types of electron pairs ni. Tapi sekarang ni kita nak more into detail lah sebab sekarang ni Vesper theory dia susun electron pairs ataupun electron group ni untuk minimize repulsion kan. So kita kena tahu dua benda ni lah. So yang pertama kita tengok bonding pair electron. Okay, bonding pair electron ataupun bonding pair group lah. Okay, so bonding pair electron ni dia strongly attracted by the nucleus of two bonded atoms. Okay, ni awak dah tahu. Okay, so dalam Vesper theory, okay, bonding pair electron ni tak kisahlah single ke, double ke, triple bond ke, kita count dia as satu electron group. Okay, saya ulang sekali lagi. Untuk bonding pair group, okay, bonding pair electron dalam around the central atom untuk kita determine the shape of molecule kan. So kita treat single, double dengan triple bond sebagai satu electron group ataupun satu electron pair. Okay, kita tak ambil kira kalau double kira dua, tak. Okay, sebab kita nak kira group group of valence electron sekeliling central atom tu. Okay, and then bonding pair electron dia occupy less space. Nanti kita akan tengoklah kenapa dia occupy less space ni. Okay, and then lone pair electron pula. So lone pair, okay, dia ada greater repulsion. Okay, dia nanti kita akan belajar lone pair repulsion dengan lone pair bonding pair repulsion. Lone pair repulsion lagi kuat. Okay, maksudnya lone pair tu dia kan tak ada bonding apa-apa kan. So dia memang dia tak terlibat dengan bonding kan. So dia punya repulsion tu lagi besar lah. So kita treat satu lone pair sebagai satu electron group and dia occupy more space. Sebab apa dia occupy more space? Sebab dia ada greater repulsion compared to bonding pair electron ataupun bonding pair group. Okay. So sekarang kita nak tengok 5 basic molecular shape ataupun 5 basic molecular geometry. So kita ada 5 basic molecular shape. Okay, so this basic molecular shape dia depending on the number of electron group around the central atom. Okay, and the number of electron group ni, the total number of electron group ni dia akan tunjukkan the arrangement of the molecule. Okay, the arrangement of the valence electron around the central atom. Okay, so yang ini kan kita just assume total number of electron group. Kita tak ambil kira berapa bonding pair, berapa lone pair. Kita ambil kira kita anggap semua sama. Okay, so kalau sekeliling central atom tu dia ada 2 electron group. Okay, so susunan dia, arrangement dia akan jadi linear. Okay, so bond angle dia dekat sini 180 degree. So kalau saya ada dekat sini, shape kita kat sini, okay, nampak tak? Okay, so dekat sini kita ada 2 electron group around the central atom. So shape dekat sini adalah linear. So bond angle from this bond kepada bond yang ini dia adalah 100 degree. Okay, so ini linear. Ada 2 electron group around central atom. Okay, next. Kita tengok yang number of electron group yang ada 3 pula. So kalau kita ada 3 electron group around central atom, so susunan dia akan jadi macam ni. Okay, nama dia adalah trigonal planar. So kenapa planar? Sebab kalau kita baringkan dia, okay, dia baring macam ni, plane, atas plane. So kita panggil dia trigonal planar. Okay, so trigonal planar kita ada 3 electron group. So dekat sini the bond angle between this bond angle dengan this bond, okay, dia punya bond angle dia adalah 120 degree. Okay, and then next one kita ada 4 electron group. So 4 electron group dia punya arrangement kita panggil dia tetrahedral. Okay, shape dia tetrahedral. So ini tetrahedral. Okay, so tetrahedral, okay, dia tak planar. Kalau awak baringkan dia macam diri macam ni. Okay, so ini tetrahedral. Okay, so dia ada 4 electron group around the central atom. Okay, ada 4. Okay, so dia punya bond angle dia daripada bond ni kepada bond ni adalah 109.5 degree. Okay, so bond angle dia 109.5
109.5 degree. Okay, and then kita ada yang keempat, number of electron group dia ada 5. Okay, so kalau dia ada 5 electron group, dia punya shape ataupun arrangement dia adalah trigonal bipyramidal. So dekat sini, kenapa nama dia trigonal bipyramidal? Okay, dia punya piramid yang base dia triangle tu, okay, ada 2. So dekat atas, okay, kat atas kalau awak nampak, okay, ini piramid yang atas, okay, piramid yang atas, ini piramid yang bawah. So kita panggil dia trigonal bipyramidal. Okay, so untuk trigonal bipyramidal ni dia ada 2 bond. Okay, yang pertama, so kalau nampak kat sini, awak tengok yang ini. Okay, kita tengok yang ini. Okay, yang ini dia punya horizontal punya plane kan. So plane yang ini, okay, dia punya bond angle between this dengan this, okay, adalah 120. Okay, yang ini. Yang ini 3 yang ini, okay, dia punya bond angle dia adalah 120 between the trigonal planar ni kan. Nampak macam planar ni kan. So between dia 120. Okay, and then kita ada, okay, angle between the vertical dengan horizontal ni. So vertical dengan horizontal dekat sini, dia punya angle adalah 90 degree. So kat sini 90 degree. Okay. Alright, so ada 2 angle lah untuk trigonal bipyramidal. Okay, and then last one kita ada octahedral. So octahedral, number of electron group dia 6. So shape dia macam ni. Okay, so shape dia macam ni. Alright, so dia ada planar, square planar dekat base dia ni. Okay, and then ada atas bondnya. Okay, so macam ni lah bentuk dia. Okay, so kita panggil dia octahedral. So ada 6 electron groups around the central atom. So tengah-tengah the central atom. So dia punya bond angle between ini dengan ini dengan ini semuanya 90 degree. Okay, so awak dah tengok semua basic shape of the molecule. So basic shape ni kita tak ambil kira bonding dengan electron pair lagi. So ini basic. So tak kisahlah berapa bonding ke, berapa dia punya electron lone pair dia. Okay, tapi kalau dia ada 2 electron group, dia linear arrangement. Okay, kalau 3 dia trigonal planar, kalau 4 electron group tetrahedral, kalau 5 trigonal bipyramidal, kalau 6 octahedral. Okay, so tu basic molecular shape. Alright. Sekarang kita nak tengok berkenaan dengan electron group repulsion. So ini yang saya beritahu tadi lah. Ada bonding pair repulsion, lone pair repulsion dan juga lone pair repulsion. Okay, so kalau tengok bonding pair repulsion, so between bonding lah, so ni ada repulsion lah. Between bonding pair dengan bonding pair ni ada repulsion. So lone pair repulsion ni, between lone pair ni dengan bonding pair ni kita ada repulsion dekat sini. Okay, dan juga lone pair repulsion. So between lone pair dengan lone pair ni kita ada repulsion. Okay, so untuk repulsion ni, lone pair repulsion, okay, yang ini is greater than lone pair repulsion. Okay, and lone pair repulsion is greater than bonding pair repulsion. So bonding pair repulsion ni paling kecil lah, paling sikit dia punya repulsion. Paling banyak repulsion lone pair repulsion. Okay, so tadi saya beritahu kan, yang 5 tu adalah basic molecular geometry sahaja. Okay, so sekarang kalau kita ada lone pair group around the central atom, so the lone pair group tu dia akan ada effect on the molecular shape dan juga bond angle of the molecule. Kenapa? Disebabkan kita ada repulsion ni. Sebab apa? Lone pair repulsion lagi besar daripada lone pair repulsion, lagi besar daripada bonding pair repulsion. So kita akan tengok macam mana explanation tu. Okay, alright. So kita tengok yang pertama. Okay, yang pertama tak ada masalah lah. So 2 electron group. Okay, 2 electron group tak ada masalah sebab dia memang ada satu sajalah. Okay, so 2 electron group, number of bonding pair dia 2 lah. Okay, 2, 1 and 2. Okay, bonding pair dia 2, lone pair dia tak ada, kosong. Okay, so kita kata total electron group dia ada 2. Okay, sebab 2 campur kosong 2 lah. Okay, so electron group arrangement ni. So electron group arrangement dia based on total electron group kita. So dia linear.
Okay, dia linear. And dia punya molecular shape dia sebabkan dia tak ada lone pair, so final molecular shape dia adalah linear juga. Okay, so linear final. So bond angle dia 180 degree. Okay, katakanlah soalan keluar dia suruh awak describe the molecular shape of this contohnya BeCl2 kan, dia suruh awak describe kan. So ini point yang awak kena letak, ini saja awak kena letak point dia. Okay, maksudnya awak kena ada listkan number of bonding pair, number of lone pair, total of electron group arrangement, molecular shape dan juga bond angle. Okay, ini yang awak kena letak lah untuk 2 electron group. Okay, next. Kita tengok yang 3 electron group. So untuk 3 electron group kita ada 2 lah. Okay, yang pertama kalau 3 electron group yang ada 3 bonding pair, semuanya bonding pair. Okay, macam ni. Okay, so number of bonding pair dia 3, number of lone pair dia kosong. Okay, so total electron group dia 3 lah. Okay, sebab 3 campur kosong 3. So electron group arrangement is based on the total electron group ni. So dia trigonal planar. Okay, and then molecular shape dia sebab dia tak ada lone pair, dia tak ada sebarang perubahan. So dia ambil yang sama jugalah, trigonal planar. Basic. Sebab dia tak ada lone pair kan, so dia ambil basic shape lah untuk dia punya molecular shape dia. Okay, and bond angle dia 120 degree. Okay, now kita tengok yang kedua. Okay, yang kedua sekarang ni, kita buang satu bonding pair ni. Sekarang ni kita dah jadi ada lone pair, so bayangkan ada lone pair dekat sini. Okay, so bayangkan lone pair kat atas ni. Okay, so sekarang ni number of bonding pair dah jadi 2 saja. Okay, ni contoh NOCl. Okay, sekarang ni number of bonding pair dah jadi 2 saja. And sekarang ni number of lone pair dah jadi 1. Okay, 1 lone pair kat atas ni, bayangkan Okay, tapi total electron group dia masih 3 lah. Okay, so 2 campur 1 masih 3 lah. Maksudnya ada 3 electron group around the central atom. 1 lone pair group, 2 bonding pair group. Oh ya, Ikmal? Ikmal nak tanya? Dah. Okay. Alright. So, sekarang ni kita ada total electron group ada 3 lah around central atom. Lone pair 1, 2 bonding pair. Okay, so electron group arrangement kita ambil daripada total electron group kita tadi. So ada 3. So arrangement kita masih trigonal planar. So arrangement kita masih dalam bentuk trigonal planar lah. Seolah-olah lone pair kita kat sini, bonding pair kita kat sini masih arrangement trigonal planar. Okay, tapi sekarang ni kita ada lone pair. So lone pair ni dia ada repulsion dengan bonding pair juga. So awak tahu lone pair bonding pair repulsion lagi besar daripada bonding pair repulsion. So dia akan tolak ni. So dia lone pair ni dia akan tolak macam ni. So dia akan jadi bend shape macam ni. Dia akan tolak macam ni. Okay. So disebabkan lone pair bonding pair repulsion is greater than bonding pair repulsion. So sekarang ni final molecular shape dia akan jadi V shape. Okay, so kita panggil dia V shape ataupun awak kata bend shape. Okay, so kalau soalan ni suruh awak describe, awak kena bagi tahu ni. Okay, sebab kalau awak just bagi tahu molecular shape dia V shape saja, awak tak explain kenapa dia boleh jadi V shape ni. Okay, sebabkan dia ada lone pair bonding pair repulsion ni. Okay, dia tolak. So sekarang ni shape final dia akan jadi V shape ataupun bend. That is why bond angle dia sekarang bukan 120 lagi. Sekarang bond angle dia jadi less than 120 degree. Okay, so kalau tengok kat sini, bond angle dia less than 120 degree. Okay, setakat ni boleh faham tak? Boleh. Clear. Saya laju sangat ke? Tak Tak. Okey je. Okay. Alright. So, tak apa, nanti kita tengok worksheet tu sama-sama, nanti baru awak nampak kot. Sekarang kita belajar dulu, okay? So, ini untuk 3 electron group. So, settle untuk 3 electron group. Okay. So, awak tak perlu nak spesifikkan berapa dia punya less than 120 tu 110 ke 100 ke, tak perlu. Sebab kalau awak tak confirm untuk bond angle molecule tu, awak just letak saja less than symbol ni, less than 120. Kata kalau awak memang Google, oh bond angle NOCl ni sekian, dan awak boleh letak. Tapi kalau awak tak pasti,
letak saja less than 120. Kalau awak letak salah, nanti kan salah jawapan awak So just letak less than saja. Okay. Now, untuk 4 electron group pula. Okay, kita ada 4 electron group tetrahedral. So sekarang ni yang basic lah. Sebab apa? Awak ingat macam ni je. Kalau dia tak ada lone pair, dia punya molecular shape dia adalah basic shape. Okay, sebab dia tak ada sebarang macam dia tak ada lone pair repulsion kan. So dia punya final shape dia tu memang tetrahedral. Memang ambil basic shape. Okay, contoh macam dia lah. Kita ada CH4. Okay, dia ada 4 electron group around the central atom. Okay, so semua ni bonding pair tak ada lone pair. So dia punya bonding pair 4, lone pair kosong. Total electron group dia 4. So electron group arrangement ambil daripada ni. So tetrahedral lah. Okay, since dia tak ada lone pair, so final molecular shape dia pun tetrahedral. Dia ambil basic shape lah. And bond angle dia 109.5. So bila awak lukis untuk untuk molecular shape ni, awak kena letak simbol bond angle-nya, tunjukkan ada bond angle ni. Okay, alright. So now kita tengok yang kedua. So kita ada NH3. So NH3, kita buang bonding pair ni, sekarang kita ada lone pair. Bayangkan awak ada lone pair dekat sini. Okay, so sekarang awak nampak awak ada 1, 2, 3 bonding pair. So ada 3 bonding pair. Okay, 3 bonding pair. Number of lone pair awak ada 1. Bayangkan ada 1 lone pair ke atas. Okay, so sekarang ni total electron group awak masih 4. Sebab apa? 1, 2, 3, 4. Lone pair tu masih kira electron group. So ada 4 total electron group. So kita punya electron group arrangement berdasarkan total electron group kita. So dia punya arrangement dia masih tetrahedral. Okay, tapi sekarang ni dia punya shape bukan tetrahedral dah. Kenapa? Sebab kita ada lone pair. So lone pair kita ni ada lone pair repulsion. So awak tahu lone pair bonding pair repulsion is greater than bonding pair repulsion. So dia akan tolak dia akan tolak macam ni. Okay, dia akan tolak. Okay, so sekarang ni kita punya molecular shape kita dah jadi trigonal pyramidal. So nampak base dia macam triangle kan? 1, 2, 3 ni kan macam triangle kan? And then dia macam piramid kan? So kita punya shape adalah trigonal pyramidal. Okay, and sekarang ni bond angle dia adalah less than 109.5. So sekarang ni untuk tetrahedral ni kan, punya group ni kan, diorang punya example dia ada specific example lah. So untuk NH3 kita ada specific example. So kita bagi specific bond angle dekat situ lah. So dekat sini kita tahu bond angle dekat sini 107.3 degree. Okay, so awak untuk NH3 awak kena bagi tahu specific angle lah 107.3. Okay, sebab kita ambil specific example NH3 ni. Okay, so dekat sini bond angle dia 107.3. Shape dia trigonal pyramidal. Okay, next. Sekarang ni kita buang lagi satu bonding pair, jadi 2 saja bonding pair. Okay, awak familiar dengan shape ni. Water molecule kan, H2O molecule. So sekarang ni water molecule dia ada 2 bonding pair. Dia ada 2 bonding pair dan dia ada 2 lone pair. So awak bayangkan yang tadi ni dia ada 2 lone pair. Okay, ada 2 lone pair kat sini dan juga dekat sini ada 2 lone pair. Okay, macam ni. Okay, so sekarang ni dia punya total electron group dia masih ada 4 lah. 2 campur 2, 4. Okay, electron group arrangement berdasarkan total electron group kita. So dia punya arrangement masih lagi tetrahedral. Okay, tapi sekarang disebabkan dia ada 2 lone pair. Okay, so sekarang dah ada lone pair repulsion. So awak tahu lone pair repulsion is greater than lone pair bonding pair repulsion. Is greater than bonding pair repulsion. So lone pair repulsion dekat sini dia tolak lagi. Dia tolak lagi bonding pair ni macam ni. So sekarang ni shape dia bukan jadi tetrahedral lah kan. Shape dia dah jadi V-shape lah, final shape dia. Okay, shape dia jadi V-shape. And then bond angle dia less than 109.5. So again, untuk 4 electron group ni kita ada specific example which is water. So awak kena tahu bond angle water ni berapa. So bond angle water is 104.5. So awak kena label dia punya bond angle dia spesifik lah sikit, 104.5. Untuk selain NH3 dengan H2O, awak boleh letak saja less than 109.5.
Hanya untuk NH3 dengan H2O saja awak letak specific bond angle 107.3 dengan 104.5. Okay, so itu contoh untuk 4 electron group. Okay, so sekarang ni kita nak compare soalan untuk 4 electron group ni, dia famous So biasanya dia suruh awak compare bond angle between CH4, NH3 dan juga H2O ni. So dalam soalan tutorial pun ada soalan macam ni. So awak nak explain macam mana, awak explain dia punya repulsion. So awak cakap yang bonding pair repulsion dekat CH4 ni is less than ataupun is weaker than the lone pair bonding pair repulsion. Okay, is less than lone pair repulsion. Okay, so disebabkan daripada CH4 kepada H2O ni dia punya electron pair repulsion dia makin meningkat. Okay, sebab tu dia punya bond angle makin decrease. Okay, nak nampak kat sini ini 109.5. Lepas tu 107.3 and then 104.5. So kat sini disebabkan lone pair repulsion ni lagi besar daripada yang lain. So dia punya bond angle pun makin kecil. Okay. So itu comparison lah untuk bond angle dalam 4 electron group. Okay. So sekarang kita nak tengok untuk 5 electron group. Okay, 5 electron group. Okay, basic shape dia adalah trigonal pyramidal. So macam saya cakap tadi, kalau dia hanya ada bonding pair saja, tak ada lone pair, so kita ambil basic shape dia. Dia punya molecular shape dia sama dengan basic shape lah. So dekat sini number of bonding pair 5, lone pair kosong. So total 5. Electron group arrangement trigonal bipyramidal. So molecular shape dia pun trigonal bipyramidal sebab tak ada lone pair. So dia punya bond angle dia 120 dan juga 90. So 120 yang mana? Yang inilah, yang ini. Yang planar ni, okay, yang planar ni nampak tak yang planar 3 ni? Okay, between this one bond angle dia 120. Okay, and then kita ada vertical ni kan, yang dua ni. Okay, so between vertical dengan horizontal ni, dengan yang planar ni, dia punya bond angle dia 90 degree. Okay, so ni lah ada dua, 90, 120. Miss, Yes, saya. yang vertical tu vertical. Yang menegak ni, yang atas ni, bawah dengan atas ni. Yang vertical tu dengan yang bawah tengah tu 120 Yang ini dengan yang ini. 120. 90. So, apa ni? 90. Oh ya ke? Okay, nampak ni. Okay, contoh saya cabut yang dua atas ni dengan bawah ni kan. Awak nampak tak ini? Ini dia punya shape trigonal ni kan. So ini dia punya ini 120. Okay. So bila kita pasang ini jadi trigonal bipyramidal. So between yang yang vertical dengan yang horizontal tadi ni, yang planar tadi ni, dia jadi 90 degree. Nampak tak? Okay. Alright. Okay. So itu untuk 5 bonding pair. Okay. Kita tengok. So 5 electron group ni dia ada banyak So kita tengok yang pertama, yang kedua, kalau dia ada lone pair. So lone pair ni biasanya dia nak buang daripada mana tau? Maksudnya biasa lone pair dia ambil daripada yang trigonal tadi ni, yang planar, yang ada 3 ni tadi. So dia akan buang yang ni dulu. Kita biasa lukis macam ni lah. So lone pair kita kat sini. So sekarang ni shape dia jadi macam ni. Okay. Nampak Okay, so kita bayangkan ini atas ni lone pair ataupun kita bayangkan tepi ni lone pair. Okay, so sekarang ni bonding pair kita ada 1, 2, 3, 4. Lone pair kita ada 1. So kita buang kita punya bonding pair tadi kat sini asal ni kan. So sekarang tak ada bonding pair, sekarang jadi lone pair. Okay, so sekarang ni kita punya total electron group kita masih 5 and kita punya electron group arrangement kita masih trigonal bipyramidal lah. Sebab apa? Arrangement kita ambil daripada total electron group kita 5. Okay, tapi sekarang ni kita ada lone pair. So lone pair kita ada repulsion. So lone pair bonding pair repulsion ada kat sini kan. Sebab apa? Dekat sini ada lone pair bonding pair repulsion. Okay, ni lone pair dengan bonding pair ada repulsion kan. Okay, is greater than bonding pair repulsion. Okay, so bila ada repulsion dia akan tolak macam ni. Okay, dia akan tolak ni.
So dia akan jadi less than 90, less than 120. Okay, dia punya bond angle dia. And shape dia, kalau perasan, dia macam bentuk seesaw. So seesaw. Okay, so kita panggil shape ni seesaw. Okay, seesaw. Okay, ataupun nama lain dia distorted tetrahedron. Dia macam tetrahedron tapi dia distorted. Okay, tapi saya lagi suka seesaw lah, seesaw shape. So nampak seesaw Okay, alright. Okay, so ini untuk satu lone pair, 4 bonding pair. Okay, shape dia seesaw. Okay, yang kedua, okay, bila kita ada 2 lone pair. So lone pair pun sama juga, kita buang dekat yang part yang planar tadi, yang horizontal tu, kita buang yang ini. Okay, kita buang dia sekarang ni, dah ada 2 lone pair kat sini. So bayangkanlah ada 2 lone pair kat sini. So sekarang ni dia dah ada lone pair repulsion. Okay, so shape dekat sini, okay, T-shape. So nampak ni macam bentuk T-shape. Okay, so sekarang ni persoalan dia punya bond angle. Kenapa 90 degree, kenapa tak less than 90 degree? Okay, so dekat sini kalau nampak, lone pair repulsion ni, okay, dia kuat lah kan? So sekarang ni, so sekarang ni repulsion yang ada kat sini, nampak ke saya punya shape kat sini ke saya nak Nampak. Nampak. Alright, so saya punya lone pair repulsion ni, dia hanya efek yang belah planar tadi tu. Yang tadi kan shape dia kan, asalnya kan shape dia macam, Allah Akbar. Sabar bear with me. Okay, asalkan tadi kan shape dia macam ni kan. Lepas tu 2 dah buang kan. Okay, so sekarang ni bond angle dia, so sekarang ni yang lone pair repulsion ni, dia tolak lah kan. Dia tolak. Tapi sekarang ni bila dia tolak sini pun jadi macam ni. Okay, so sama je. Repulsion tu dia tolak hanya satu bonding pair yang dekat planar ni kan. So bila dia tolak pun jadi shape yang sama. Okay, shape yang sama. Masih T-shape lagi. Okay, so sekarang ni angle dia masih 90 degree. Okay, yang bond angle yang hilang yang 120 tu dah tak ada lah. Sebab dah tak ada bonding pair lagi satu dekat sini. Sebab dua-dua lone pair kat sini, bila dia tolak dia jadi sama saja. Okay, dia tolak macam ni. So dia punya bond angle dia 120 tu dah tak ada. So dia punya angle between yang atas dengan bawah ni, sebabkan dia cuma tolak yang ini saja. Lone pair repulsion tu tolak yang satu bonding pair dekat horizontal ni kan. Dia tolak ni saja. So sekarang ni yang ini tak ada efek sangat. Okay, so dia punya angle dia kat sini masih 90 degree. Boleh faham tak? Faham. Okay, kalau tak faham bagi tahu saya tahu. Okay, sebab kita sekarang ni tengah online kan, so macam susah. Awak cuma nampak kamera saya je. Okay, next. Last one. Okay, kita ada this one. So sekarang ni kita buang semua sekali bonding pair dekat bahagian yang planar tadi tu. Dah tak ada dah, semua jadi lone pair. Sekarang tinggal yang vertical ni je. Okay, yang tegak ni je. So ini tak ada masalah lah. Sebab sekarang ni lone pair ni dia tolak sesama mereka dekat bahagian planar tadi ni. Dia tolak je. Yang ini tadi efek apa? So ini dia punya bond angle dia 180 degree. Okay, so sekarang ni dia punya molecular shape dia adalah linear. So linear lah. Okay, tapi electron group arrangement masih trigonal bipyramidal Okay, jangan silap Electron group arrangement ni depends on total electron group. Molecular shape depends on dia punya repulsion ni. So kalau ada lone pair repulsion, dia effect lah dia punya final molecular shape dia. So sekarang ni disebabkan ada 3 lone pair, 2 bonding pair. So sekarang ni dia punya shape dia adalah linear. And dia punya bond angle dia 180 degree. Okay. So itu untuk 5 electron group. Okay, sekarang kita nak tengok 6 electron group. Okay, so kalau 6 electron group sama jugalah yang ni. Okay, kalau dia semua bonding pair kita ambil
basic shape lah, iaitu octahedral, tak ada yang berubah lah. So dia punya angle pun 90 degree. Okay, so kalau awak nampak memang semua angle 90 degree. Ini dengan ini pun, ini dengan ini pun 90 degree. Between ini dengan ini pun 90 degree. So memang semua ni 90 degree angle dia. Okay, and dia punya shape dia octahedral lah. Okay, kita tengok. Miss, Kalau saya yang 5 electron group tu kan, yang tadi tu kan, kenapa dia ada charge negatif? ini memang polyatomic ion sayang. Kan tadi kan kita boleh guna VSEPR untuk determine the shape of molecular of covalent molecule dan juga polyatomic ion. So ini dalam kategori polyatomic ion lah. Oh, okay. Okay. Alright. Ya. Tadi itu T-shape lah. Dia 90 degree atau less than 90 degree? 90 degree. Oh, Sebab- kenapa? Itu lone pair tak tolak dia jadi ketiga? Okay, so sekarang ni kan, macam saya cakap tadi. Okay. Okay, lone pair ni dia dekat bahagian horizontal yang tadi ni kan. Ini kan tadi kita ada ni kan. Kat sini kan, tapi sekarang dah jadi lone pair kan. So lone pair ni dia punya efek tu, dia fokus dekat yang bahagian horizontal ni, yang bahagian planar ni. Jadi yang jadi mangsanya yang inilah, yang ni. Okay, tapi lone pair kat sini, dua-dua lone pair ni, dia bila dia ada repulsion, dia tolak repulsion tu, dia tolak yang satu bonding pair yang dekat bahagian planar tadi ni. Dia tolak jadi macam ni juga. Tolak lagi. Jadi shape dia memang T-shape saja. And dia fokus dekat sini saja, and ini dia tak ada efek. Okay, efek repulsion tu hanya dekat planar ni saja, yang dekat planar ni saja. Bahagian yang planar tu saja. So kalau nampak tadi, dia punya efek dekat sini saja. Okay, maksudnya bila ini lone pair ni ada repulsion, dia tolak kan. So dia tolak, so ni pusing. So sama je, dia masih macam ni juga. Faham tak maksud saya? Oh, okay. Okay, nampak tak? Nampak. Ada yang tak nampak. Siapa yang tak nampak boleh tanya lagi, saya boleh terangkan lagi. Okay, so sebab tu dia punya shape dia T and degree dia 90 degree. Okay. Okay, thank you, Miss. Alright. So basically lah kan, untuk molecular shape, untuk 5 electron group yang dia punya arrangement trigonal bipyramidal ni kan, lone pair ni dia buang dekat yang bahagian trigonal ni. Dia buang kat bahagian ni. So maksudnya bila dia buang tu, mostly lah kan, untuk yang T-shape dengan linear ni, dia punya lone pair repulsion tu dia hanya efek dekat bahagian yang planar ni saja. Okay, cuma yang tadi ni je. Yang ini je dia ada macam efek sikit. Okay, seesaw ni. Alright, sebab apa dia efek? Sebab bila dia tolak kan, sekejap saya buat lagi sekali. Okay, sebab apa dia efek? Yang seesaw ni jadi efek sebab dia dua tu kan? Sebab ini kan, Okay, sekarang ni kan dia satu elektron. Okay, bila dia tolak, so sekarang ni angle ni ini angle dah lain kan. Bila angle kat sini dah lain, angle kat atas ni pun dah lain kan. Faham tak? Faham. Okay, alright. So itu untuk 5 electron group lah. So yang lain okay ke? Okay. Okay. So sekarang kita tengoklah yang 6 electron group tadi ni. Okay, kalau yang tadi ni tak ada masalah. Okay, yang ni. So sekarang kita buang yang satu ni. Oops. Okay. Nampak ni? So bayangkan yang kat bawah ni lone pair kita. Okay. So lone pair ni dia akan ada repulsion kan. So lone pair bonding pair repulsion is greater than bonding pair repulsion. So bila dia tolak semua ni. So sekarang ni angle ni semua dah tak ada 90 degree dah. So semua ni less than 90 degree sebab yang lone pair satu ni tertolak. Okay, jadi macam shape macam yang Dia bukan. tolak ke atas Dia tolak ke atas lah. Okay. Okay, so sekarang ni dia punya molecular shape dia akan jadi square pyramidal sebab square base dia square kan. Okay, so kita panggil dia square pyramidal lah. Okay, and bond angle dia less than 90 degree. Ini pun akan jadi less than 90 degree lah sebab apa, ada dia punya lone pair repulsion tu dekat semua ni kan. So dia ada macam ni juga, and awak kena ambil kira juga. Between bonding pair ni pun ada repulsion juga kan.
So semua tu kita ambil kira jugalah. Okay, so shape dia square pyramidal untuk ini. 5 bonding pair, 1 lone pair. Okay, sekarang ni untuk ini. Untuk yang ada 4 bonding pair, 2 lone pair. So sekarang ni kita buang. So kalau tadi, kalau yang trigonal pyramidal, kita buang lone pair tu dekat bahagian planar kan? Sekarang ni untuk octahedral, kita buang lone pair dekat bahagian yang atas bawah. So kita buang atas bawah. Okay, so sekarang ni jadi macam ni. Okay, so sekarang dia ada lone pair kat atas, lone pair kat bawah. Okay, so sekarang ni dia ada lone pair repulsion, dia ada lone pair bonding pair repulsion, dia ada bonding pair repulsion. Tapi lone pair repulsion dekat atas dengan lone pair repulsion kat bawah masing-masing tolak. So bila tolak, atas tolak, bawah tolak, so macam tak ada perubahan. So sebab itu bond angle dia 90 degree. And shape dia square planar. Boleh? Boleh. Alright. Okay. So kita dah belajar lah semua molecular shape dalam 4.2 ni. So total sekali ada 13 molecular shape kot yang sebab yalah. Nanti kita tengok yang dekat worksheet tu. Okay, so persoalan sekarang ni awak dah belajar basic lah. Awak dah belajar kalau basic kita punya shape ada 5. Okay. Linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dan juga octahedral. So kalau semua elektron group kita tu bonding pair elektron, okay, dia punya shape final dia ambil yang basic shape. Tapi kalau ada lone pair, disebabkan ada repulsion, dia akan tukar lah bond angle dan juga shape dia. Okay, so ini kita punya example je. Yang saya bagi ni cuma example saja. So ada banyak lagi lah ada molekul dan juga ada ions yang ada this kind of shape. Okay, so macam mana kita nak predict shape ion ataupun molekul yang kita tak jumpa lagi tu? Okay, so ada 4 step. Okay, so untuk kita using Vesper theory untuk predict molecular shape ataupun molecular geometry, kita ada 4 step. Okay, yang pertama, awak kena lukis Lewis structure. Sebab itu pentingnya awak faham 4.1. So kalau awak tak faham 4.1, awak tak boleh nak buat 4.2. Okay, first step awak kena lukis Lewis structure. Kenapa awak kena lukis Lewis structure ni? Okay, supaya awak boleh nampak berapa bonding pair, berapa lone pair around central atom. So bila Vesper theory ni kita fokus dekat central atom kan. So awak tak perlulah lukis Lewis structure tu, awak nak buat dia punya yang dekat tepi tu. Tapi kalau awak buat pun tak salah. Okay, cuma dia apa yang kata tak perlu pun tak apalah. Okay, so kita nak fokus dekat central atom kan. Okay, so kita nak tahu berapa bonding pair dan juga lone pair around central atom. Okay, central atom. Okay, and then kita boleh tahu berapa total electron group dia. So daripada total electron group tu kita boleh assign dia punya electron arrangement of electron pairs around central atom. Okay, yang linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dengan octahedral tu. Electron group arrangement. Okay, ni electron group arrangement. Okay, and then daripada bonding pair dengan lone pair tadi tu kita boleh tengok, kita boleh predict bond angle. Kalau semuanya bonding pair, maksudnya dia cuma ada bonding pair repulsion. Maksudnya dia punya bond angle dia ambil yang basic shape lah. Okay, tapi kalau dia ada lone pair, maksud sekarang ni dia ada lone pair repulsion. So kita kena predict dia punya bond angle dan kita kena predict shape dia. Sebab apa? Ada effect of lone pair ni tadi. So dikata kat sini, predict the ideal bond angle and direction of any deviation due to the effect of lone pairs. Okay, and then last one, lepas kita dah predict bond angle dan juga kita dah tahu ada lone pair repulsion ke lone pair bonding pair repulsion, kita boleh tahu shape of the molecule and then kita boleh draw and name the molecular shape. Okay, so ini saja 4 step lah untuk Vesper theory untuk kita predict molecular shape. Alright, so setakat ni boleh tak? Miss, Saya. kalau yang Lewis structure tu kan, dia adalah odd number kan. Odd number arrangement. So, kan dia akan ada satu lone elektron kan. Lepas tu yang tu tetap dikira sebagai lone pair juga Lone elektron yang macam odd number elektron tu kita kira sebagai satu elektron group juga.
Oh, okay. Alright. So contohnya macam apa yang hari tu kita belajar tu. Dia ada CL1 ni kan. And ni contohlah macam ni kan. Contohlah saya tak ingat stick dia macam mana. Contoh So kita tetap ambil dia sebagai 3 elektron group contohnya. Okay, walaupun dia satu lone elektron. Okay. Kalau So, 3 trigonal planar lah. Betul. Kalau 3 trigonal planar dia punya arrangement dia. Okay. Alright. Tapi shape dia belum tentu lagi kan sebab dia ada effect repulsion. Oh Betul tak? ya, okay. Okay. So nanti kita tengok So kita tengok this worksheet. Okay, so dekat worksheet yang saya bagi awak ni dekat dalam group ni. Okay. Saya dah susun dia ikut electron group. Okay. Alright. So saya susun macam ni lah. Okay, so kalau awak tengok saya dah explain juga lah kat atas ni. Okay, pertama awak kena tahulah total number of electron group ni based on Lewis structure awak. Okay, and then awak kena tahu number of bonding pair, number of lone pair. Okay, so and then awak kena based on total electron group tadi ni, awak boleh tahu electron group arrangement. So electron group arrangement ni yang 5 basic shape tadi tu. Linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dan juga octahedral. Okay. Okay, and then kita draw lah macam biasa. Okay, and then untuk molecular geometry ataupun molecular shape, dia based on number of bonding dengan lone pair. Okay, so kalau tak ada lone pair, dia punya molecular shape sama dengan electron group arrangement. Kalau dia ada lone pair, molecular shape dia tak samalah dengan electron group arrangement. Okay. So saya tak nak buat yang ini sebab dia senang, nanti awak boleh buat exercise sendiri lah yang dua ni. Cuba kita tengok yang ini. Okay, kita tengok satu example. Okay, kita ada 5 more minutes. Tengok yang ini. Okay, kita tengok yang ni, SO2 ni. Okay, so kalau kita lukis kita punya Lewis structure of SO2. Okay, so So S dia ada 6 elektron and then 2 oksigen, kita ada 12. So total kita ada 18 elektron. Okay, so kita punya S. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. 14, 16, 18. So dia tak octet lagi. Oops. Allah. So ini shape awak punya SO2 kan yang kita belajar kan, betul tak? Betul. Okay, so kalau awak nampak kat sini, okay, kalau awak tak nak keliru, kita buat lain dia punya colour ni, lone pair ni. Okay, so sekarang kita nak fokus dekat central atom ni. Kita fokus dekat central atom S ni. So dekat central atom S ni kita ada 1, 2, 3. 3 elektron group. Okay. So awak treat double bond ni sebagai satu elektron group. Jangan nanti saya tengok dia shape dia ni trigonal bipyramidal, miss. Kenapa? Sebab dia ada 5 elektron group. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Cepuk dengan aku. Okay. Dia ada, kita treat double ke, triple ke, single ke sebagai satu elektron group. So kita 1, 2, 3 elektron group. And kita ada kat sini 2 bonding pair dan juga 1 lone pair. Okay. So, kita punya electron group arrangement kita based on total electron group kita yang 3 ni. So, kita ambil dia, electron group arrangement dia trigonal planar. Okay, so kita susun dia macam ni lah. S, double bond O, double bond O, C. Masih shape trigonal planar lah. Okay. Miss, yang elektron dekat terminal tu tak payah tulis Tak payah. Untuk dia punya yang electron arrangement dengan shape tak payah buat dia punya terminal atom punya dot. Okay. Okay. And then
kita tahu dia ada repulsion between the lone pair dengan juga bonding pair. So shape ni sekarang jadi V shape. So lukis dia jadi okay, and then label dia punya ini. So sekarang ni patutnya angle dia berapa untuk trigonal planar sepatutnya? 120. kurang 120. daripada 120. Yes, so sekarang ni shape dia jadi 100 less than 120. So Hmm. asal tadi 120 tapi sebab dia ada lone pair repulsion dia jadi less than 120. So awak boleh letak kat sini lah. Ini saya buat pendek lone pair bonding pair repulsion is greater than bonding pair repulsion. Okay, so ni macam nota ringkas lah. Okay, sebab tu shape dia V shape and yang dia punya angle dia less than 120. Okay, tapi dalam exam jangan jawab macam ni. Okay, dalam exam awak kena jawab ikut dia punya susunan macam ni. Contohnya dalam exam awak kena listkan number of bonding pair, number of lone pair, total electron group macam ni. And then electron group arrangement dia. Lepas tu bagi reason lah. Lone pair repulsion is greater than lone pair bonding pair repulsion is greater than bonding pair repulsion. Okay. Sebab tu molecular shape dia jadi square planar and bond angle dia 90 degree. Awak kena buat susunan macam ni bila awak explain dalam exam. Awak tak boleh buat macam, jangan buat short form macam saya tadi So dalam nota ni saja saya nak buat, nak tunjukkan ke awak lah. Okay, dia punya sequence dia. Okay, so ini ada molekul lah yang ada shape macam ni. Okay, so nama shape dia V shape ataupun awak boleh letak band lah. B-E-N-T. Okay, so dia ada molekul iaitu NOCl yang macam dalam saya punya nota ataupun ozon, O3 ataupun NO2. Okay, so yang lain-lain ni awak cuba boleh buat sendirilah based on nota yang saya bagi. Boleh tak cuba buat sendiri? Boleh. Okay, cuba buat sendiri. Nanti saya akan discuss sikit lah esok sebelum kita masuk soalan tutorial. Alright, so dah pukul 10. So kita stop. Ya saya Yo nak tanya apa? Miss, kalau itu satu double bond O lah, saya letak yang sebelah dua satu double bond dan satu single bond lah. Dia akan jadi linear kah? Satu double bond, itu awak kena tahu, jap. Awak nak cakap macam ni, dia punya electron group, total electron group dekat keliling central atom tu ada berapa? Macam SO2 ini. SO2 ni, oh maksud awak shape macam ni ke? S double bond O, single bond O macam ni ke? Kan? Itu lone pair. Oh, tak ada. Saya tengok salah. Okay, ini bukan linear Ini masih kita kira 3 electron group. So 3 electron group, dia punya electron arrangement dia masih trigonal planar. Maksudnya, kita arrange dia sebagai trigonal planar. Okay, tapi sekarang ni dia cuma ada satu lone pair kat sini. Tapi dia masih satu group juga. Okay, so janganlah abaikan lone pair kita tu. Lone pair kita ni masih ada lagi. Okay, jangan awak cakap, oh shape dia linear. Memang cepuk dengan aku. Bila masa tak linear, padahal ada lone pair repulsion kan. Jangan macam tu Boleh tak? Boleh. Okay, so kita start sampai sini dulu. So cuba buat sendiri yang the rest of the worksheet ni. So kita akan discuss sikit lah esok yang the rest of worksheet ni ada, kita akan masuk soalan tutorial. Okay, so that is all for today. So esok kita akan sambung jugalah untuk polarity pula. Okay, 4.2 part B polarity. So that is all for today. So ada sebarang soalan sebelum kita end our session for today? Miss. Ya. Yeah. Tadi itu T-shape lah. T-shape? Saya tengok, saya tadi pergi tengok itu Google ada yang tulis less than 90 degree. Saya rasa mungkin itu lone pair ada effect sikit lah. Dia ini kan, T-shape kan. Daripada zaman saya sekolah pula. Zaman saya matrix dulu pun dia ada problem dia ada kontroversi
Kalau ikutkan ada fahaman kan, ada fahaman mazhab cik. Dia macam cakap ada juga repulsion. Okay, repulsion. Okay, tapi sekarang ni tak tahu lah mazhab kita ni, nanti saya confirmkan balik Tapi setakat yang saya faham, matrix dia ambil fahaman di mana dia punya lone pair repulsion dekat horizontal ni, dekat planar punya part ni, dia hanya ambil kira repulsion yang dekat part sini je. Dia tak ambil kira yang atas ni. Itu yang apa yang syllabus matrix katalah. Okay, sebab dia ada banyak controversial punya part lah dekat bahagian ni. Okay, dia ada dua fahaman lah, tapi nanti saya confirm balik lah yang syllabus matrix yang terkini dia ambil fahaman yang mana satu. Okay, baik tak Yo? Nanti saya confirm balik Okay. Okay, tapi setakat ini hold on into this lah. Dia memang 90 degree lah untuk yang T-shape ni. Okay, thank you Miss. Alright, ada sebarang soalan lagi? Tak ada. Tak ada, jelas Alright, so kita start sampai sini saja. So thank you very much. Assalamualaikum. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye. Welcome. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye.